Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada puan dan rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Pada pagi ini saya akan membentangkan tentang pengenalan rasuah Tengku Adnan. Kes rasuah Tengku Adnan melibatkan RM 2 juta, penyalahgunaan kuasa, hukuman 12 bulan penjara serta menggugat integriti dan kepercayaan rakyat. Apa itu rasuah? Rasuah adalah amalan yang bertentangan dengan etika dan integriti. Ia bukan sahaja merosakkan pentadbiran negara tetapi juga menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap pemimpin. Sebagai contoh, pegawai kerajaan yang menerima rasuah untuk memberikan kontrak tertentu boleh menyebabkan ketidaksamaan dalam sektor ekonomi. Bak kata pepatah Melayu, harapkan pagar makan padi, menggambarkan pengkhianatan pemimpin terhadap tanggung jawab mereka. Kenapa? Seterusnya, kenapa rasuah perlu dibenteras? Rasuah membawa kesan negatif kepada negara kerana ia melemahkan sistem pentadbiran dan memberi kelebihan kepada mereka yang tidak layak. Oleh itu, penguatkuasaan undang-undang perlu diperketatkan agar pesalah rasuah menerima hukuman yang setimpal dan pemimpin berkhidmat dengan penuh integriti. Kes seterusnya, kes Tengku Adnan, siapa yang terlibat? Siapa? Kes ini menjadi bukti bagaimana seorang pemimpin boleh menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan pribadi. Walaupun beliau mendakwa wang itu adalah bukan sumbangan politik, mahkamah tetap menjatuhkan hukuman kerana terdapat unsur rasuah. Ini menunjukkan betapa pentingnya sistem kehakiman yang adil dan tulus dalam memastikan keadilan ditegakkan. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Amar Hamsyar bin Rasman. Hari ini saya akan membentangkan tentang latar belakang kes rasuah Tengku Adnan Tengku Mansur. Kes ini melibatkan seorang pemimpin politik yang berpengaruh, yaitu Tengku Adnan, yang didakwa menerima wang daripada seorang ahli perniagaan yang mempunyai kepentingan dalam pembangunan di Kuala Lumpur. Kes ini bermula pada tahun 2016, tapi hanya didakwa ke mahkamah beberapa tahun kemudian. Keputusan Mahkamah Tinggi dibuat pada 21 Disember 2020, manakala rayuan diterima pada Julai 2021. Kes ini berlaku di mana wang RM 2 juta ringgit ini dimasukkan ke dalam akaun syarikat milik Tengku Adnan yang menimbulkan persoalan tentang ketulusan transaksi ini. Dakwaan berpendapat ia merupakan satu bentuk rasuah kerana terdapat konflik kepentingan, tetapi pembelaan cuba mempertahankannya sebagai sumbangan politik. Dari segi seterusnya ialah kepentingan kes, di mana kes ini bukan hanya sekadar kes mahkamah biasa, tetapi menjadi contoh bagaimana rasuah boleh berlaku dalam sistem pentadbiran negara. Ia memberi peringatan bahawa penyalahgunaan kuasa oleh pemimpin boleh menghakis kepercayaan rakyat terhadap kerajaan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Dalam pengenalan kes ini, Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur telah pun tertuduh menerima uang sebanyak 2 juta daripada Tan Sri Chai Kin Kong. Dalam pembelaan ini, Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur telah pun gagal kerana tidak mempunyai alasan yang kukuh. Dalam bukti yang berbentuk resit daripada Ibu Pejabat UMNO sangat mencurigakan kerana tarikh dan nombor siri tidak tetap. Akhir sekali, resit dikeluarkan atas nama parti, tetapi ia disalurkan terus ke syarikat Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang proses pembongkaran dan tindakan terhadap kes, iaitu Tengku Adnan menerima uang RM 2 juta untuk dirinya sendiri. Beliau juga melakukan kesalahan di CIMB Cawangan Pusat Bandar Damansara pada 14 Jun 2016. Beliau juga didakwa mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan, iaitu
dipenjara 2 tahun atau didenda ataupun kedua-duanya. Dan 23 Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Sherina binti Saidil Afsal. Nomor metik saya MX240973. Hari ini saya akan membentangkan tentang faktor-faktor yang menyebabkan kes berlaku. Ini berlaku di Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur pada tahun 2016. Tengku Adnan yang dikenali sebagai Tengku Nan, beliau didapati bersalah atas tuduhan menerima cek sebanyak 2 juta. Faktor yang mencetuskan masalah ini berlaku dengan lebih panjang ialah Tengku Adnan telah gagal dalam menimbulkan keraguan yang munasabah atas tuduhan itu. Kes ini berlaku di Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur pada tahun 2016. Tengku Adnan yang dikenali sebagai Tengku Nan, beliau didapati bersalah atas tuduhan menerima rasuah sebanyak 2 juta melalui cek. Kes ini daripada perliman yang lain. Faktor yang mencetuskan masalah ini berlaku dengan lebih panjang ialah Tengku Adnan telah gagal menimbulkan keraguan yang munasabah atas pertuduhan itu. Hal ini menyebabkan Tengku Adnan boleh didapati menerima rasuah daripada ahli perliman yang lain. Seterusnya dalam masalah ini kaitan dengan tugas rasmi yang tersebut diterima daripada syarikat yang mempunyai hubungan dengan kerja-kerja rasmi beliau. Ini membuat kegagalan menangkis kes pendakwaan mahkamah berjaya membuktikan kes beliau telah gagal. Di samping itu, pemberian dana berkenaan meragukan kerana risit berkenaan tidak dikeluarkan mengikut nombor yang bersiri dalam buku risit. Kes ini menjadi salah satu kes yang tertinggi dalam portfolio yang melibatkan pemimpin dan politik di Malaysia. Kes rasuah yang melibatkan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur, iaitu sebagai bekas Menteri Wilayah Persekutuan Malaysia, mempunyai beberapa implikasi kes. Ia termasuk penguatkuasaan undang-undang, impak ekonomi, kesan politik dan juga kesedaran masyarakat. Yang pertama iaitu dari segi pengaruh undang-undang terhadap individu yang berprofil tinggi, dan ini menunjukkan bahawa tiada siapa yang terlepas daripada penguasaan undang-undang. Tengku Adnan disabitkan bersalah kerana menerima wang sebanyak RM2 juta daripada seseorang ahli perniagaan untuk membantu dalam urusan perniagaan, dan disebabkan hal ini seseorang daripada mereka harus bertanggungjawab atas tindakan yang mereka lakukan, tidak kira sama ada mereka mempunyai jawatan yang tinggi. Kesan rasuah ini mengingatkan masyarakat tentang betapa bahayanya rasuah dan betapa pentingnya untuk memperketatkan sistem perundangan dan penguatkuasaan jenayah rasuah. Seterusnya, kes rasuah ini juga memberi kesan terhadap ekonomi negara, iaitu terhadap persepsi negara di mata pelabur, terutamanya pelabur asing yang ingin melabur dalam perniagaan dan sektor kerajaan boleh terjejas oleh rasuah. Kejadian seperti ini boleh memberi gambaran buruk tentang integriti dan ketulusan sistem kerajaan apabila ia berkaitan dengan menjalankan urusan ekonomi. Rasuah menyebabkan wang kerajaan disalahgunakan untuk kepentingan peribadi. Ia menghentikan kemajuan ekonomi negara dan meletakkan rakyat di bawah tekanan. Selain itu, daripada segi kesan politik, di mana bekas menteri yang berkuasa disabitkan bersalah atas rasuah yang menyebabkan rakyat kehilangan kepercayaan terhadap sistem politik dan ahli politik negara. Ini mungkin menjelaskan kredibiliti parti yang beliau wakili serta parti pemerintah secara keseluruhan. Kes ini boleh mendorong perubahan dalam sistem politik Malaysia dengan rakyat dan parti politik menuntut lebih banyak ketulusan dan integriti daripada pemimpin mereka. Isu rasuah ini boleh meningkatkan kesedaran tentang keperluan undang-undang dan dasar yang lebih ketat untuk memerangi rasuah. Akhir sekali, iaitu daripada segi kesedaran masyarakat. Kes Tengku Adnan meningkatkan kesedaran masyarakat tentang rasuah kerana ia membantu mereka memahami kesan negatif rasuah terhadap pembangunan sosial dan ekonomi negara. Rasuah menjejaskan peluang ekonomi yang adil, kualiti perkhidmatan awam dan kepercayaan orang ramai terhadap institusi awam. Apabila pemimpin politik terlibat dalam rasuah, orang ramai mungkin lebih berhati-hati dan kritikal terhadap mereka, dan mereka mungkin lebih menuntut etika dan integriti yang lebih tinggi daripada mereka. Pengajaran yang kita dapat ambil dalam berlakunya kes ini ialah
Kepentingan integriti dalam kepemimpinan harus menunjukkan integriti yang tinggi dalam setiap tindakan mereka, karena mereka menjadikan contoh masyarakat. Selain itu, ketulusan dalam mengurus keuangan terutamanya yang melibatkan dana awam ataupun undang-undang. Pengajaran yang dapat kita pelajari dalam masalah ini ialah kesadaran masyarakat tentang rasuah, kerana kes ini mengingatkan masyarakat tentang bahayanya rasuah dan kepentingan melaporkan sebarang masalah laku untuk melindungi kepentingan awam. Masyarakat perlu sentiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan negara, bukan kepentingan peribadi. Ini melahirkan generasi muda yang berintegriti pada masa akan datang. Untuk kesimpulan daripada kajian kes Tengku Adnan Tengku Mansur menunjukkan betapa bahayanya rasuah dalam kalangan pemimpin politik negara. Didapati bersalah menerima rasuah sebanyak Rm 2 juta daripada seorang ahli perniagaan untuk mempengaruhi keputusan perniagaan. Mahkamah menegaskan bahawa tiada siapa termasuk pemimpin terkenal terlepas daripada undang-undang. Imej politik dan kepercayaan rakyat terhadap sistem kerajaan sangat dipengaruhi oleh kes ini. Ia menunjukkan bahawa kepimpinan yang lebih jelas dan lebih ketat diperlukan untuk mencegah rasuah. Kes ini menjejaskan ekonomi negara kerana rasuah menghalang kemajuan pembangunan yang adil. Secara keseluruhannya, kes ini menunjukkan bahawa sistem politik Malaysia mesti diubah dengan tumpuan kepada ketulusan, accountability dan meningkatkan mekanisme pencegahan rasuah supaya negara boleh bergerak maju tanpa sebarang halangan daripada salah guna kuasa.